Allahu Akbar. Okey, sorry. Saya tak perasan. Okey, ulang balik. Thank you untuk Adam beritahu. Okey, lagi sekali ya. Okey, soalan kata 45 orang murid, kelas 4 Emerald. Jumlah kelas 4 Emerald ni ada 45 orang. 28 orang minat bola baling. Kawasan kuning ni ada 28 orang. Kawasan biru ini 25 orang. Kalau campur biru dan kuning, jumlahnya adalah 5/3. Sedangkan murid kita ada 45. Jadi tetap ini bermaksud adalah di kalangan biru kuning ni memilih bola baling dia pilih, petang pun dia boleh. Dan di sini dimaklumkan bahawa 8 orang memilih bola baling dan petang. Jadi tengah-tengah ni ada seramai 8 orang. Itu soalan beritahu. Tengah-tengah ni ada 8 orang. Sini. Jadi kita pun dapatlah cari yang bakinya tu. Kawasan tengah-tengah ni ada 8 orang. Alright. Seterusnya kita tengok soalan kata lengkapkanlah rajah itu. Lengkapkanlah rajah itu. Lengkapkan rajah itu. Jadi kat sini dah 8 orang dan dia kata bola baling 28. Kalau tengah-tengah dia ada 8, maka bakinya tinggal lagi 20. Bakinya tinggal lagi 20 untuk yang sebelah sini. Yang minat bola baling, yang pilih bola baling sahaja ada 20 orang sahaja. Tapi yang minat semua sekali 28. Petang pula yang minat 25. Tengah-tengah dah 8 dah, so bakinya lagi 17. Sini 17. Jadi jumlahnya ini, yang kawasan biru ni, 17 dengan 8, 25 orang. 20 dengan 8, 28 orang. Ikutlah soalan tu. Selesai yang tu. So, macam inilah cara untuk kita mengeluarkan maklumat dan menulis maklumat. Alright. Seterusnya kita tengok. Soalan kata berikutnya. Yang ini 20, 28, 17. Ini adalah jawapan bagi rajah ini. Bila kita dah buat, inilah jawapan untuk kita dapat. Sekarang soalan kata, nyatakan murid yang memilih hanya satu permainan saja. So, kawasan mana? Yang ni lah. 20 ni, dia hanya bermain bola baling sahaja. 17 ni, dia hanya bermain petang sahaja. Yang 8 ni, dia main bola baling, dia main petang juga. So, yang soalan minta ni, hanya satu permainan saja. So, jawapannya adalah 37. Macam itu. Selesai itu. Tengok B pula. Masih lagi berbentuk ayat-ayat. Dalam satu tinjauan ke atas 300 isi rumah. Kali ini maklumat ada mempunyai seramai 300 isi rumah. Data ada 300. Yang berminat bercuti ke tempat pilihan iaitu Pulau Pontian, Pulau Redang dan Pulau Sipadan. Alright. Di mana dia kata Pulau Perhentian 171 orang minat. Pulau Redang 123, Pulau Sipadan 16. Kalau kita campur semua ni 300 lebih. 300 lebih. 400 pun. Tak kata orang. Sedangkan kita buat kajian hanya daripada 300 orang. Tetapi soalan kata yang pergi Pulau Pontian, Pulau Redang ada 60 orang. Yang pergi Hentian dan Sipadan sahaja. Dekat sini ada clue perkataan ni sahaja. Perkataan sahaja ni sangat penting. Yang ni bermaksud dia hanya pergi Pulau Sipadan dan Pulau Perhentian saja. 21 orang. Dia tak pergi Pulau Redang. Yang pergi Pulau Redang sahaja, perkataan lagi sekali, sahaja ada seramai 39 orang. Pulau Perhentian sahaja ada seramai 90 orang. Perhentian dan Sipadan 31. Tidak memilih mana-mana pula. Ini pun penting juga. Tak pilih mana pula. Ketiga-tiga pula dia tak minat. Ini pun penting juga. Seramai 15 orang. Dan soalan kata Pulau Redang dan Pulau Sipadan 34 orang. Soalan kata cari bilangan responden yang memilih ketiga-tiga pulau. Dia minat pergi Perhentian, Redang dan Sipadan sekaligus. Itu soalan minta. So macam mana kita nak buat? Macam mana nak buat? Kita kenalah keluarkan maklumat. Keluarkan maklumat. Untuk keluarkan maklumat, kita tengok. Kita ada. Nak mudah macam ni kita buatlah. Nak mudah kita buat ni. Kita buat macam ni.
Ini tunjuk cara kotak lah, senang sikit. Okey. Pulau Perhentian, Pulau Redang, Pulau Labuan. Okay, kita keluarkan beberapa maklumat seperti kita nampak. Okey. Ini bukan jalan kerja yang wajib buat lah. Ini just saya tunjuk cara je lah. Okey. Yang pergi perhentian dan sipadan sahaja. Okey. Yang pergi yang tu, kita jadi perhentian sahaja je. Okey. Yang di sini. Yang pergi dekat sini. Okey, dekat sini. Ya. Okey, yang pergi dekat sini dan sini sahaja ialah seramai 21 orang. Yang 21 orang. Okey, 21 lah. Saya labelkan 1. Okey, yang pergi Redang sahaja 39. Kita lukislah senang saja ya sebab maklumat. Okey. Saya lukis maklumat secara umum je lah. Okey, gini. Saya kecilkan sikit. Okey, kita ada 3 pulau. Kita ada 3 pulau. Saya buat gambaran. Okey. Ini Pulau Perhentian. Okey, Pulau Perhentian. Ini Pulau Redang. Okey, dan ini Pulau Sipadan. Okey. Kita tengok perkataan yang ada sahaja dulu. Perhentian dan sipadan sahaja. Okey. Ini perhentian, ini sipadan sahaja. Okey. Seramai 21 orang. Sebut kalau lain sikit, senang nak rujuk. Okey, Pulau Sipadan, okey, Pulau Perhentian warna merah sebut. Senang nak rujuk dia. Okey, kemudian Pulau Redang warna biru. Okay, ini Pulau Redang warna biru, senang nak rujuk lah. Okey, dan warna hijau saya buat Pulau Sipadan. Okey, yang ini dulu tu buat. Hentian dan sipadan sahaja. Dia hanya pergi Pulau Perhentian dan Sipadan saja. Dia tak pergi Pulau Redang. Tak ada yang biru ni. So kat sana lah. Seramai 21 orang. Ni soalan beritahu. Kat sana dia pergi Perhentian, dia pergi Sipadan saja. Tak pergi Radang. Satu. Okey, yang pergi Pulau Redang sahaja pula seramai 39. Yang ni. Ni 39. Yang pergi ni ya. Dia tak pergi Pulau Perhentian, tak pergi Pulau Sipadan. 39 orang. Yang pergi Perhentian sahaja pula seramai 90 orang. Okay, yang pergi sini pula seramai 90 orang. Dia hanya pergi Perhentian sahaja. Tak pergi tempat lain. Lepas tu soalan kata yang pergi, okey, tunggu tempat lain lah. Ini selesai, ini pun selesai dah. Kita dah lukis. Okey, yang ni boleh selesai. Okey, sekarang tengok. Yang pergi Perhentian dan Sipadan 31 orang. Kalau sini 21, maka sini 10. Jumlahnya 31 yang ni. Okey. Lepas tu, Redang dan Sipadan 34. Redang dan Sipadan 34. Kalau sini 10, sini 24. Okey, kemudian selesai yang ni. Perhentian dan Redang 60. Kalau sini 10, sini 50. Okey. Faham? Okey, kemudian soalan kata berikutnya, yang tak pergi ke tiga kawasan, okey, yang tak pergi ke tiga kawasan, sini contohnya. Okey, seramai 15 orang. Okey, seterusnya yang pergi, kata orang apa? Sini selesai ni, sini sebut selesai. Okey, kita check tengok. Yang pergi Pulau Redang, okey, ada 50 situ, 50 tambah dengan 10, okey. 50 tambah 10 tambah 24 tambah 39, jumlahnya 123. Okey, selesai yang ni ya. Okey, yang pergi Pulau Perhentian 90 campur 50 campur 21 campur 110. Okey, 121. Okey, selesai yang ni. Okey, tinggal lagi sipadannya 106 ni. Okey, di sini 106 tolak dengan 21, tolak 10, okey, tolak 10 dan tolak dengan 24, maka yang pergi sini saja ialah 51 orang. Okey, selesai yang tu. Semua selesai dah. Bila kita tambah semua sekali, tengok, okey, yang Pulau Perhentian 90 tambah 50 tambah 21 tambah 10,
sipadan 51 dengan 24. Okey, tambah dengan 39 dekat luar situ. Dan luar 15. Okey, jumlah 300. Semua ni jumlah 300. Ini kita kena buat ni. Okey, tapi untuk memilih soalan A tu, ini soalan B ni. Okey, untuk buat soalan A tu, okey, soalan cuma minta gini je lah. Sekejap sebab ni. Saya tarik bawah dulu. Okey, yang ni untuk kita jawab soalan A, soalan B lah. Okey, cara kita pindah-pindahkan tu. Okey, saya letak sini nanti. Jadi saya pindah balik. Okey. Alright. Yang ni soalan kata cari bilangan responden yang memilih ketiga-tiga pulau. Macam kita nak buat. Di sini kita ambil clue ni lah. Yang pergi pulau perhentian, kita boleh pilih mana-mana. Contoh ni, kita ambil ni. Pulau Perhentian dan Pulau Sipadan. Contoh kita ambil 31 ni. Okay. Di sini seramai 31 orang yang memilih Pulau Perhentian, Pulau Perhentian dan Pulau Sipadan. Jadi seramai 31 orang. Jadi, sedangkan soalan kata, yang pergi Pulau Perhentian dan Pulau Sipadan sahaja seramai 21 orang. Ini maklumatlah. Daripada sini kita boleh kata, yang pergi ke tiga-tiga bahagian, yang pergi ke tiga-tiga pulau, sama dengan 31 tolak 21 orang. Dapatlah seramai 10 orang. Itu kita buat. Ini cara kita buat lah. Cara kita buat secara umumnya lah. Kita pilih mana-mana bahagian. Kita pilih. Kemudian Pulau Sipadan. Di sini kita nampak kata sahaja. Itu lah pentingnya. Pulau sahaja, nampak sahaja itu penting. Kita ambil yang tu. Pulau Perhentian, Pulau Sipadan. Pulau Sipadan. Alright. Kita ambil yang itu dengan yang ni sebagai pengiraan kita lah. Sebab ini kita nampak maklumat agak lengkap. Selesai yang tu. Untuk yang B pula, dia suruh lengkapkan maklumat. Nak lengkapkan maklumat macam kita buat yang tadi lah. Kita baca soalan tersebut dan kita pun pindah-pindahkan maklumat. First kali untuk lengkap maklumat ni, kita pilih yang mana ada peribatan sahaja dulu. Sahaja dulu. So dekat sini, Sipadan dan Perhentian sahaja 21. Lagi sekali sebut. Kita pun masuk maklumat dalam ni. 21. Sipadan dan juga Perhentian saja. 21 sini. Yang tu. Yang kedua, Redang sahaja 39. Sini 39. Kemudian, Perhentian sahaja 90. Kemudian, yang tak pilih mana-mana 15. Ni ada kat luar. Perhentian dia tak pilih, Redang tak pilih, Sipadan tak pilih. Di sini. Selesai itu. Yang ni kita buat dah selesai ni. Selesai yang ni. Ni pun selesai. Ni pun, sekarang ni kita nak pilih yang ni pula lah. 31 ni. Hentian dan Sipadan. Ini Hentian. Ini Sipadan. Yang perginya adalah 31 orang. Sedangkan yang dah ada dalam maklumat tu 21. So baki sini dah 10. Yang tu yang kita kena pandai pilih maklumat tu. Ini 10. Sini 10. Kemudian kita masukkan lagi maklumat yang kita ada. Soalan kata sini, ini selesai. Redang dan Sipadan 34. Redang dan Sipadan 34. Kalau sini 10, sini 14. Lepas tu Perhentian dan juga Redang 60. Kalau sini 10, sini 50. Cuma tinggal sini lagi lah. Kat sini pula dia kata yang pergi Sipadan seramai 106. Jadi 106 tolak 21 tolak 10 tolak 14. Dapat baki tu 51. Ini yang pergi Sipadan sahaja. Itu cara untuk kita memindah-mindahkan maklumat. First kali lah cari perkataan sahaja. Itu kita akan lebih mudah lagi jawab soalan. Selesai soalan ni. Kita pergi soalan yang berikutnya, soalan C pula. Soalan C pula tengok. Yang C. Cari bilangan responden yang memilih
selain daripada Pulau Sipadan. Dia tak nak pergi Sipadan. Masa kita buang ni lah, tak nak. Kawasan Sipadan kita tak nak. Ini kita tak nak. Kawasan ini kita tak nak. Tak nak. Dia kata yang pergi selain Pulau Sipadan. So inilah 90, 50, 39. Okay, jadi kita campur semua lah. Okay, campur semua. Gunakan kata 90 pentian saja, 50 pentian dan redang, 39 redang saja. 15 tak termasuk. Sebab soalan kata selain daripada Pulau Sipadan. Okay, sebab kita memilih. Jadi 15 tak pilih apa-apa. Okay, jadi jawapannya adalah 179 orang. Itu jawapan untuk soalan yang tu. Okay, next. Tengok. So, sini adalah seramai 179 orang. Okey, orang tak tunjuk tak apa, tak ada salah. Okey, yang berikutnya, yang memilih selain daripada Pulau Redang dan Pulau Perhentian sahaja. Okey, soalan kata selain. Okey, soalan kata selain. Okey, kali ini dia kata selain daripada Pulau Redang dan Hentian sahaja. Clue sini ada kata sahaja. Okey. Dia tak nak pilih hentian dan redang saja. Dia tak nak kawasan ni lah. Dia tak nak kita pilih kawasan yang ni. Buang kawasan ni. Okay, yang lain baki ni lah. Jadi 300 jumlah semua sekali. Tolak 50 dan tolaklah dengan 15 ni. Itu yang tak pilih apa-apa. Dia tak nak. Jadi jawapannya yang memilih selain daripada Pulau Redang dan Pulau Hentian seramai 300 orang semua sekali. Tolak 50. Okey, 300 orang tolak 50. Okey, tinggal 250. Tolak dengan 15 juga. Sebab ini tak pilih mana pulau. So, 235 jawapan dia. Okey, 235 orang untuk kat sini. Okey, macam mana dapat yang ni? Okey, macam mana dapat yang ni, kita tunjuk sikit lah. Macam mana dapat yang ni, iaitu seramai 300 orang. Tolaklah dengan 50. Dan tolak dengan 15 orang. Okey, yang ini pula macam mana dapat 79 tadi? Okey, ini dapat daripada tadi 90. Pakai nota sikit. Okey, ini akan dapat dari 90 tambah dengan 50. Okey, tambah dengan 39 orang. So dapatlah itu 179. Okey, yang merah tak payah tunjuk tak apa lah. Jalan kerja tak payah tunjuk tak apa, tak ada salah. Tak hilang markah lah. Cuma nak tunjuk cara buat macam mana je. Okey, yang ni kita buang lah. Okey, next. Tak faham, tanya lah. Jangan malu yang segan-segan lah. Tanya je. Okey, next. Okey. Okey, soalan 12. Okey, 12. Dia kata sini, murid 4 Topaz ada 50 orang. Mereka wajib pilih sekurangan satu kelab. Sama ada kelab pengguna, koperasi atau kedua-duanya. Didapati bilangan memilih pengguna 24 orang, memilih koperasi 20 orang dan memilih kedua-duanya 5 orang. Cari bilangan murid yang tak sertai mana-mana kelas tersebut. Okey, so nak mudah, kita lukislah. Kita lukis sikit buat gambaran. Okey, so kita buat gambaran. Mudah je, senang. Okey, yang ini kelab pengguna. Okey, ni kelab pengguna. Okey, kemudian yang ini pula kelab koperasi. Ni koperasi. Dia kata itu yang pilih dua-dua kelab adalah 5 orang. Yang pilih pengguna sahaja 24. Kalau sini 5, sini 19. Okay, yang pilih koperasi 26. Kalau sini 5, sini 21. Itu cara kita buat. Kemudian, bila kita tambah semua sekali, 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 19 campur 5, campur 21, baru dapat akan dapat 45 orang. Sedangkan dia kata ahli kelas tu ada 50 orang. Mana pergi lagi 5? Okey, mana pergi lagi 5? Itu kita kena buat nanti kejap lagi. Okey, alright.
So, yang tak settle dalam kelab, yang tu tadi. Iaitu 50 orang tolak dengan 19, tolak dengan 5, tolak dengan 1. Jadi, seramai 5 orang tidak menyertai mana-mana kelab yang dibenarkan lah. Kelab yang disuruh tu. Sedangkan soalan kata, wajib memilih. Tapi ada juga 5 orang ni tak pilih juga. Kenapakah? Okay, alright. So soalan kata, berikan justifikasi mengapa A ni berlaku. Kenapa ada 5 orang ni tak sertai mana-mana kelas ni? Okay, agak-agak kamu kenapa? Saya nak tanya sikit lah. Sebelum saya bagi jawapan, okay, kok jawapan betul lah. Saya nak mula daripada yang bawah. Okay, Tisha. Okay, agak Tisha, kenapakah 5 orang ni tak sertai pengguna atau petang? Sedangkan soalan kata, mereka ni diwajibkan memilih salah satu. Sokongan 1. Tapi kenapa 5 orang tetap tak pilih juga? Agak Tisha kenapa? Okay, jawapan boleh macam-macam lah. Kalau jawapan dalam sesuai, terima lah jawapan tu. Dia tak ada betul, dia tak sebenarnya jawapan tu tepat lah. Okey, agak-agak Tisha, kenapakah 5 orang ni tak menyertai mana dua kelab ni? Sedangkan soalan kata wajib pilih sokongan 1. Kudri? Kau nak cuba? Sebab lima orang tak datang sekolah. Okay, very good. Okay. Ini jawapan pertama lah. Mungkin mereka ni tidak hadir ke sekolah. Okay, waktu hari cikgu suruh pilih tu, mereka ni tidak hadir ke sekolah. Okay. Ada lagi tak yang mungkin kata dia paling, dia minta 2 justifikasi ni. Okay, satu inilah. Mereka tu pada hari tersebut tidak hadir ke sekolah. Okay, very good. Okay, selagi jawapan satu lagi, agak-agak kenapa? Siapa boleh beritahu? Okay, budak ada 50 orang, 5 orang tak pilih mana-mana kelas, tak pilih mana-mana kelab. Kenapa? Okay, yang pertama tadi dia kata mereka ni tak hadir sekolah pada hari tersebut lah. Okay, tidak hadir ke sekolah pada hari pemilihan tersebut. Okay, lagi satu kenapa agak-agak? Okay, jawapan boleh macam-macam lah. Asalkan dia relevan, okay, dia sesuai, bolehlah semua. Okay, agak-agak kenapa agak-agak? Siapa-siapa lah cuba. Kau nak bagi pandangan agak-agak lah. Ada tak? Okay, yang pertama tu ialah tak hadir ke sekolah. Okay, itu memang betul lah. Okay, memang betul lagi. Lagi satu jawapan apa lagi yang sesuai? Yang memungkinkan mereka ni tak pilih kelab tersebut pada hari tersebut. Kalau sebab dia orang murid baru. Murid baru, okey. Murid baru, okey. Kalau murid baru, okey, kalau hari tersebut mereka boleh pilih. Mereka boleh pilih, okey. Tapi mungkinlah murid baru daftar, okey. Selepas sesi pemilihan dibuat, tu boleh buat, okey, sesi pemilihan. Sebab kalau dia murid baru, okey, mungkin dia datang pagi tu, okey, cikgu masuk kelab, okey, hari ni murid-murid boleh pilih, kalau kamu kena pilih salah satu kelab ya. Okey. So mereka ni bolehlah pilih. Tapi mereka ni mungkin murid baru daftar selepas sesi pemilihan tu dibuat. Okey, mungkin dia sesi tu dibuat pagi tadi, pagi pukul 8. Okey, budak-budak ni pukul 10 baru cikgu dia baru daftar kat pejabat, baru datang ke kelas. Itu mungkinlah gitu. Okey, thank you Kelin. Okey, lain lagi. Okey, mungkin kita kata murid ini, ni dalam situasi kita sekarang ni, murid ini hanya menumpang sekolah sebelum pergi ke asrama ke macam kita ni yang PKP kan hari tu, budak-budak tingkatan 1 yang dapat SBP, mereka boleh pergi ke sekolah berdekatan dulu untuk belajar di sana. Lepas tu bila dah dipanggil balik, mereka boleh masuk. Tu kes macam itulah. Mungkin menumpang sebelum pulang ke asrama. Tu contohlah. Okay, jawapan dia. Alright. Jadi jawapan tu boleh macam-macam, tak kisah. Cuma kena betul-betul lah. Kalau murid baru tadi, saya cakap tadi, mesti kata daftar selepas sesi pemilihan dibuat. Okay.
Murid menumpang. Tu boleh nak kata gitu. Okey. Ataupun mungkin ada sekolah yang mana pelajar-pelajar yang apa kata contohlah ada sekolah yang buat mana-mana pelajar yang masuk kelab contohnya contoh kata kelab elit lah, contoh ada masuk kelab elit, mereka ni tak wajib masuk persatuan tu. Mungkin betul lah. Mungkin murid ini boleh kata juga murid ini terpilih untuk program elit contohnya. Program elit sekolah. Contoh macam sekolah contohlah mereka ni memang hebat bagian perbahasan, bagian debate, syarahan, pidato. So mereka ni tak perlu masuk kelab-kelab tu. Mereka ni khusus untuk projek ni saja. Tu contoh gitulah. Ada sekolah yang mungkin boleh terima gitulah. Tapi yang ini memang confirm lah. Confirm lah . Alright, thank you untuk Kelin, Kudri, semua tu. Sekarang kita tengok pula subjek berikutnya. Soalan berikutnya. Soalan nombor 13. Kali ini seramai 150 orang murid pula. Kita ambil kira 150 murid pula kali ni. Yang ni boleh pilih mana-mana. Atas sikit. Mana-mana dua lah. Yang ni mana-mana dua lah. Alright. Kali ni ada 150 orang murid menduduki 3 subjek ujian matematik, sains dan fizik. Kita letak huruf F lah. Tak boleh F fizik. Daripada analisis tersebut dapati murid yang lulus maths sahaja dan sains sahaja masing-masing 30% dan 20%. Yang seramai 12 orang pula lulus maths dan sains. 10% lulus sains dan fizik sahaja. 5 murid lulus ketiga-tiga subjek. Bilangan murid lulus fizik sahaja lebih 4 berbanding banding murid yang lulus matematik dan fizik sahaja. Untuk topik ini kita memang kena betul-betul faham maksud ayat tersebut. Jadi dekat sini soalan kata lukis gambar Rajah Van. Sama juga lah. Oleh sebab di sini dia kata ada murid yang lulus ketiga-tiga subjek. Ini penting kali lah. Jadi yang ini berada di tengah. Maksudnya kalau kita buat gambar Rajah Van tak kisah guna kotak ke apa tak kisah. Guna kotak ke guna bulat ke tak kisah. Yang penting kita lukis lah. Yang ini yang lulus matematik. Kita buat itu. Matematik biru. Yang lulus sains. Yang lulus sains. Dan yang lulus fizik. Ini lulus fizik. Yang lulus ketiga-tiga ada 5 orang murid dia kata. Kita boleh guna maklumat sama ada nak guna maklumat peratus boleh, nak guna maklumat bilangan orang boleh, tak ada salah. Asal tunjuk dua-dua tunjuk dua-dua. Tunjuk dua-dua. Ini kita guna maklumat lulus dalam bentuk ini saya buat kopi, ruhkan dia. Saya buat dua-dua lah. Saya buat dua-dua kali. Yang saya gunakan maklumat peratus dengan murid kali tak kisah. Yang ini guna maklumat murid. Yang lulus semua sekali 5 orang. Kalau saya guna peratus, 5% bermaksud 5/100. 5 orang daripada 150. Darab dengan 5 orang dengan 100. Jumlah akan jadi 3.33%. Itu kalau kita guna peratus lah. Kalau kita guna peratus, sini adalah 1/3%. Macam itu. Kita buat itulah. Kemudian yang lulus, kita ambil yang berikutnya, yang ni. Yang lulus fizik dan sains sahaja 12 orang. Dia kata. Fizik dan sains sahaja 10%. Jadi 10% ni berapa orang? Jadi kita gunakan kita 10%, 10/100 darab dengan 150 orang. Jadi jumlah yang lulus fizik ni 15 orang. So sains dan fizik seramai 15 orang lulus. Kita pun tulis 15 orang lulus. Sains dan fizik ini 15 orang. Kalau guna peratus 10%.
Kemudian yang lulus mat dan sains. Okey, maklumat di situ, yang lulus mat dan sains ni kita 12%. Okey. Mat yang biru, sains yang merah 12%. Okey, sini dah ada 5 dah. Maka baki lagi 7%. Baki lagi 7%. Okey, baki lagi 7%. Sorry, silap. Okey. 12% sini, okey, 12%. Okey, sini 3,5. Jadi yang lulus 12% ni berapa orang? Kita cari orang dulu. Okey, yang lulus 12%. Okey, 12% darab dengan 150. Jadi seramai 18 orang lulus mat dan sains. Okay. Jadi kalau sini 5, maka bakinya adalah seramai 13 orang. 13 orang yang lulus mat dan sains sahaja dan 18 orang lulus mat dan sains. Mat sains sahaja 13, jumlah semua sekali 18 orang untuk 12%. So untuk yang dekat sini 82/3%, iaitu 12% tolak dengan 3/1/3. Okey, kemudian yang lulus fizik lebih 4 orang berbanding lulus mat dan fizik sahaja. Okey, bilangan yang lulus fizik sahaja lebih 4 orang berbanding yang lulus mat dan fizik sahaja. Okey, kita masuk ke maklumat. Dia kata kat sini, yang lulus fizik sahaja lebih 4 orang berbanding lulus mat dan fizik. Okey, mat dan fizik sahaja kawasan ni. Tak tahu berapa orang. Dan dia kata yang lulus fizik sahaja lebih 4 orang. So sini X tambah 4. Tu maklumat dia. Okey. Kena pandai keluarkan maklumat ya. Lepas tu yang lulus mat sahaja, sains sahaja 30 dan 20. Okey, kita cek ni depan. Yang ini lulus mat sahaja 30%. Yang lulus sains sahaja 20%. Okey, alright, kita masuk tu. Jadi berikutnya tengok dari segi bilangan pula. 30%, okey, 30% dar 30%, okey, darab dengan 150. Jadi jumlahnya adalah 45 orang yang lulus mat sahaja. 45 orang. Yang lulus sains sahaja 20%. Okey, 20%. Jadi seramai 30 orang. Ini 30 orang. Okey, budak ada 150. Kita kira sini tengok. Okey, kita kira segi bilangan ni dulu. Ini 45, okey, tambah 13. Okey, kemudian tambah 5. Okey, tambah 15. Tambah 30. Jumlahnya adalah 108 orang. Jumlah pada tadi 150. Jadi 150 tolak 108 orang. Bakinya ialah 42. Untuk kawasan tengah-tengah ni. 42 orang. Sini. Okey. Jadi kat sini. Soalan kata situ. Okey, ini dah pindah maklumat. Okey, ini dah bentuknya. Ini bentuk dia. Okey, kalau guna peratus sini. Di sini kita problem sikit lah. Kalau guna peratus, sini problem sikit nak tulis. Okey. Sebab kita nak guna payah. Kalau kita guna bilangan orang, okey. Ini guna peratus. Susah sikit kat sini. Nak isi tak tahu. Tapi jumlah dekat sini ialah, kalau kita nak buat juga, 100%. Okey, tolak dengan 30 kat situ yang kita nampak. Okey, tolak 2/3. Okey, tolak dengan 82/3. Okey, tolak dengan 3/1/3. Dan tolak dengan 20% kat situ. Tolak juga dengan 10 kat situ. Jadi, jumlah kat sini adalah 28%. Ini 28%. Okay. Alright. Tadi kita kata tadi, baki bilangan kat sini tadi adalah 100, berapa tadi? 150 tolak 108. 150 tolak dengan 108 tadi. Okay. Jumlah dekat sini ialah, alamak, skala tak boleh. Okay, jumlah dekat sini tadi ialah 42 orang kat sini ya. 42 orang. 42 orang. Okey.
So untuk jawapan A ni, begini dah madai lah. Begini benar madai ya. Begini dah madai semua ni. Ini untuk jawapan A. Okay, alright. Kemudian soalan kata B. Nyatakan bilangan murid yang lulus Math dan Sains sahaja. Math dan Sains sahaja, ini tadi 13 orang. Just masuk je lah. Sekali aja tu. Okay, 13 orang. Yang lulus Fizik dan Sains, bahagian tepi ni. Fizik dan Sains ini, 20 orang. Okay, 20 orang. Oh, Allah Akbar. Sorry. Okay, 20 orang. Yang lulus selain daripada matematik. Dia tak mahu bahagian matematik, dia tak mahu. Bahagian sini tak nak. So, inilah tepi ni. 30, 15, 45. Cuma tambah lagi. Yang ni kena selesaikan lah. Okay, so dekat sini, ini sebuang lah. Ini sebuang lah. Okay, kita ambil ini. Okay, kita buat kiraan sikit. Okay. Supaya X tambah dengan X tambah 4. Jumlahnya adalah 42. Kita tambah 4, jumlahnya adalah 42. Sorry. Okey, tambah 4, jumlahnya adalah 42. Timur mula. Okey, pindahkan 4 ke sebelah kanan. Okey, jadilah kat sini 2X sama dengan, okey, 42 tolak 4 akan dapat 38. Jadi X sama dengan, okey, kita bahagilah 2, bagi 2. Dapatlah X sama dengan 19 orang. So sini 19. Dan sini akan jadi 23 orang. 19 campur dengan 4. Okey, dan soalan minta kata cari bilangan yang lulus selain bidang matematik. Buang ni, di 30 tambah 15, 45. 45 tambah 23, 55, 65, 65, 68 orang. Okey, ini bukan kat sini lah. 68 orang. Alright. Okay, situ 68 orang, sini 68 orang. Okay, dan murid yang lulus selain daripada 2 subjek saja. Okay, ini soalan kata, dia nak murid yang lulus selain daripada 2 subjek saja. Yang 2 subjek tak nak. So kita buang lah, buang 13, buang 19, buang 15. Jadi jawapannya adalah 150, okay, 150 tolak dengan 13, tolak dengan 15, tolak 19. Jadi jawapannya adalah 103. Okay, sini 103. Macam mana dapat dia? Kita buat nota sikit kat sini. Kita buat nota sikit kat sini. Alright. Okay. Ni tak ada salah apa-apa. Okay, ni tak ada salah apa-apa. Okay, yang ni. Macam dapat yang ni. Yang ni dapat daripada 150 orang jumlah murid. Tolak dengan 13, okay, tolak dengan 15 dan tolak dengan 19. Okay. Inilah yang lulus 2 subjek sahaja. Okay, iaitu yang kita buang yang lulus Math Sains sahaja, Sains Fizik sahaja dan Math Fizik sahaja. Sebab soalan minta kata selain daripada yang lulus 2 subjek sahaja. Yang ni dia kata selain daripada matematik. Okay, selain daripada matematik. Jadi 30, 15, 23. Yang ini terhasil daripada 30 tambah 15 tambah 23. Ya, dapat yang tu. Okay, yang ni lulus Fizik dan Sains. Yang ni lah, bagian ni lah. 15 tambah 5 ni. Okay, ini 15 tambah 5. Dan yang ini pula lulus Math dan Sains saja. Direct je lah. Okay, direct saja. Okay. Tu soalan dia. Okay. So habis untuk part yang ini. Bagi topik bahagian persilangan set. Okay, sekarang kita akan masuk pula. Okay, kita tak faham tanya ni. Okay, ada tak soalan? Tak ada lah. Okay, sekarang kita tengok pula part yang berikutnya. Okay, bahagian kesatuan. Okay, bahagian kesatuan. Ini lengkap dah. Okay, lengkap untuk persilangan. Okay, lengkap dah ni. Saya share dalam grup. Boleh tak boleh ambil. Okay, sekarang kita masuk pula bahagian kesatuan. Okay, kesatuan. Yang tadi itu ialah persilangan. Okay. Okay, apa beza persilangan dengan kesatuan? Okay, bezanya mudah saja. Tadi, waktu persilangan, okay, dia begini. A bersilang B, kawasan tengah-tengah ni saja.
Okey, untuk kesatuan pula, kalau ada A, okey, kalau ada A, kalau ada B, kalau dia kata A kesatuan, okey, kesatuan bentuk U lah. A kesatuan B. Okey, kesatuan ni bentuknya adalah bentuk U. Okey, persilangan tadi bentuk N. Okey, bila sebut A kesatuan B, maksudnya adalah semua sekali. Semua sekali kita ambil. Adalah A kita ambil, adalah B kita ambil. Itu maksud kesatuan. Okey, kalau persilangan silang, okey, kalau silang tadi, kita nota sikit lagi sini. Kalau silang tadi, okey, kita ada A, kita ada B. Kalau dia kata A bersilang B, okey, A bersilang B, ambil tengah-tengah ni. Okey, ini kalau A bersilang B, ambil tengah-tengah. Kalau A kesatuan B, ambil semua sekali. Itu beza silang dengan satu. Kesatuan. Okey, bersatulah, bersatu besar. Bersilang, ambil tengah-tengah je. Yang partner je. Okey, alright. Okey, saya nak tengok. Soalan satu. Berikut adalah dapatan daripada satu soal selidik berkaitan dengan pekerjaan pilihan bagi 10 orang murid tingkatan 4. 10 orang murid. Okey, 4. Tak ada nama kelas, tak apa, kita buang. Okey, 10 orang murid. Okey, kita ada kat situ seramai 10 orang murid yang pilih ada 3 pemilihan lah. Ada guru, doktor dan jurutera. Okey, Afiqah pilih dia nak jadi cikgu ataupun doktor. Ariana jurutera sahaja. Nazmi guru, Khalida doktor dan jurutera, Widat doktor jurutera, Tamil Larasi doktor dan guru, Hayatul doktor, Haziq guru jurutera doktor. Ketiga-tiga dia pilih jadi. Luqman jurutera saja, Zafira guru doktor saja. Okey. Berdasarkan maklumat di atas, menggunakan tata tanda set. Okey, tata tanda set ni maksudnya macam ni, ada kurang-kurangan ni. Okey. Memilih doktor. Jadi kita persenalkan memilih doktor. Okey. Sama kat sini, kita boleh wakilkan huruf-huruf sini dengan nombor lah, dengan huruf lah. Okey, ini kita boleh guna huruf A. Okey, biasa soalan SPM pun dia macam tu lah. Dia akan apa tau? Hurufnya akan berlainan lah. Huruf N, okay, huruf K, bahkan kita tulis huruf nama penuh, panjang cerita dia. Okey, buang masa. Okey. Widat, okey, Tamil, Hayatul, Haziq, okey, ini kebetulan lah sama. Okey, Hayatul ni saya letak huruf lain dia. Luqman dan Zafira. Okey, ini saya nak tukar Hayatul, saya nak tukar nama lah. Sebab apa? Sebab nama sama, saya nak tukar sikit nama. Okey, Hayatul saya tukar nama. Tukar nama siapa? Biar saya cek nama yang belum ada lagi. Kelab dah penuh. Okay, alright. Oh, kelab dah penuh tadi. Saya kata, oh, okay, alright. Satu lagi jawapan Adam tadi ya. Kita nampak tadi ya, sekejap. Okay, satu lagi jawapan Adam tadi. Kita masuk ke dalam sini. Adam dah ada kan? Sebab saya baca tadi. Okay, yang lengkap. Okay, yang lengkap tadi, persilangan lengkap tadi ni. Okay, jawapan Adam tadi baru saya baca kat chat tadi ya. Okay, Adam tadi ialah muridnya. Kenapa juga ni? Okay, kelab dah penuh. Okay, betul tak? Kelab yang ditawarkan penuh. Okay, alright. Thank you Adam. Okay, alright. Kita masukkan. Sambung balik. Okay. Berbalik yang tadi ya. Okay, sekali saya nak buat nama satu nama lagi. Nak ganti nama Hayatul tadi sebab nama sama kan. Saya nak ubah nama. Okay, nak ganti nama Hayatul kepada nama. Tadi, sekejap. Okay, Hayatul saya tukar nama siapa je setengah dalam grup kita lah. Nama siapa boleh. Yang lain sikit lah. Aiman, A dah ada dah. Haziq dah ada. Okay, Izhanah. N, okay. Okay, Iz lah. Saya sebut nama Iz. Okay, Izhanah. Okay, Izhanah. Okay, kita huruf I lah. Ini kita guna huruf I. Okay. Huruf I tu di sini. Okay, alright. So soalan katakan, senaraikan murid yang minat memilih doktor. Okay, so kita senaraikan lah. Yang pilih doktor kat sini, dalam kes soalan ni, first kali tadi ialah
Okey, first sekali. Cuy, okey ni. Okey, Afiqah. Kita boleh tulis nama penuh tak salah tapi buang masa lah. Okey, Afiqah. Okey, kemudian pilih lagi Khalida, Widad, okey, Iz, Aziz dan juga Zafira. Okey, ini yang pilih. Okey, dibenarkan buat begini ya. Awak tulis huruf kecil tapi huruf nombor pilih nama tu, okey awak sampaikan begini, boleh. Okey. Dan eja nama boleh juga, tak ada masalah tapi panjang sikit lah. Okey, yang pilih di guru, kita pun silakan pilih di guru ialah Afiqah, Nazmi, Amel Rasi, Aziz dan juga Zafira. Ini yang pilih jadi guru. Yang pilih jadi jurutera, sama cara dia juga. Yang pilih jadi jurutera, Erina, Khalida, Widad, Tamela Rasi, Haziq dan juga Luqman. Okay, itu cara dia. Okay. Alright. Soalan ni pula. Memilih doktor atau guru. Pilih doktor atau guru. Okay. Maksudnya sini lah. Pilih doktor pun kita ambil. Jadi guru pun kita ambil. Sebab kita nak atau. Okay, kita tengok kat situ. Yang pilih jadi doktor dulu. Yang pilih jadi doktor dulu ialah Akmal, okay, Akmal Afiqah, okay, doktor atau guru lah. Okay, Afiqah, Nazmi pilih cikgu juga, okay, masukkan. Khalida pilih doktor, okay. Widad ada pilih doktor. Amir Rasi walaupun tak pilih doktor, tapi dia pilih jadi guru. Dia pilih juga. Is doktor. Aziz, ketiga yang pilih lah. Okay, dan juga Zafira. Ada pilih doktor dan guru. Okey tu. Doktor sahaja ada 6 orang, guru saja 5 orang tapi doktor atau guru jadi banyak. Okey, seterusnya kita tengok yang memilih jadi doktor atau jurutera. Okey, doktor atau jurutera kita tengok. Yang pilih jadi doktor Arina. Okey, kemudian saya ikut yang ni ya, saya ikut yang ni kat sini tadi. Ini yang pilih dari doktor. Saya ikut itu dulu mula-mula. So, kita ada A, K, W, I, H dan Z. Okey, tambah lagi. Apa yang tak ada dalam doktor tapi ada dalam jurutera. Okey, jurutera ada huruf E. Okey, masukkan E. Okay, lepas tu K dah ada dah. W dah ada dah. P. Okay, H dah ada. L. Ini dia. Yang pilih doktor atau jurutera. Okay, yang ni pula yang memilih doktor, guru atau jurutera. Ini maksudnya semua kali dah. Ke semua 10 orang tu. Okay, sebab dia pilih ketiga-tiganya. Jadi kat sini kita ada A, K, W, I, H dan Z. Okay, ini untuk mula-mula sekali. Yang pilih dari doktor. Sebab dia kata memilih doktor, guru atau jurutera. Maksudnya ketiga-tiga tu kita ambil semua sekali. Okay. Kemudian tambah lagi dengan huruf N untuk guru. E. Lepas tu H dah ada dah. Z dah ada. Okay. Kemudian E. Kemudian K. W dah ada dah. T. H. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi huruf apa? L. Okay ni. Okay, ini dia pilih ketiga-tiga sekali lah. Okay, sama ada cikgu atau doktor atau jurutera. So jawapannya bentuk ini. Okay, selesai gitu. Okay, sekarang kita tengok cara bentuk gini pula. Bentuk gini pula. Sama saya buat pesanan hasil lah. Selesai submit ni ya. Selesai submit ni pinjam dan tak dapat nak rujuk. Okay, yang pilih doktor atau guru. Doktor atau guru. So ada doktor kita ambil, ada guru kita ambil. So Afiqah. Lagi Nazmi pilih guru. Walaupun tak pilih doktor tapi dia nak ni guru atau doktor kita ambil lah. So Nazmi. Lagi sini Khalida pilih doktor walaupun tak pilih guru. Widad pilih doktor walaupun tak pilih guru. Amela Rasi pilih guru walaupun tak pilih doktor. Izhana pilih guru walaupun pilih doktor walaupun tak pilih guru. Sebab dia kata perkataan atau. Okey, di sini dia kata atau. Atau maksudnya tak kisahlah. Ada salah satu kita ambil
Itu masuk atau. Okey. Kemudian Izana sudah. Okey, kemudian Haziq. Of course lah, pilih semua kali. Okey, Haziq. Pilih semua sekali. Dan juga Safira. Ini jawapan untuk kes yang ni lah. Okey, doktor atau jurutera? Afiqah, pilih doktor walaupun tak pilih jurutera. Erina, pilih jurutera saja walaupun tak pilih doktor. Okey, Khalida, pilih jurutera walaupun tak pilih doktor. Okey, Khalida. Okey, kemudian Widat lagi yang pilih jurutera ada jurutera dan doktor kita ambil Tamela Rasi, Izhana. Okay, Haziq of course. Kemudian jurutera lagi ada lagi Luqman masuk juga dan juga Zafira masuk. Sebab apa? Dia pilih doktor walaupun tak pilih jurutera. Okey, guru atau jurutera? Afiqah, Erina, Erina. Okey, kemudian Nazmi pilih guru. Kemudian Khalida pilih jurutera. Widat pilih jurutera. Okay, lepas tu Tamela Rasi pilih guru. Tamela Rasi. Okay, pilih guru. Kemudian Izan tak terpilih sebab dia tak ada pilih apa-apa tu. Okay, Haziq of course pilih semua kali. Lepas tu Luqman. Okay, pilih jurutera. Dan juga Zafira pilih guru. Gitu. Yang pilih semua-semua ni, semualah. Okay, Afiqah pilih termasuk kali lah. Kalau dia nak ketiga tu, ambil semua Afiqah, Erina, okay, Nazmi, Khalida, Widat, okay, Widat. Okay, lepas tu kita ada Tamela Rasi, kita ada Izhana, ada Haziq, kita ada Luqman, kita ada Safira. Ini jawapannya semua sekali. Sebab dia kata doktor boleh, guru boleh, jurutera boleh bagi kata perkataan atau. Okey, selesai tu. Dan sekarang berikutnya adalah kita nak melengkapkan gambar Raja Van. Okay, yang pilih doktor atau guru. Kita pada kajian ni ya. Tengok maklumat dulu. Yang ni. Yang pilih guru sahaja Nazmi. Letak luar sini. Ini kita nak buat macam ni lah. Yang pilih guru saja kita ada Nazmi sini. Selesai ni ya. Selesai. Okey. Yang pilih jurutera saja Erina dengan Luqman. Okey. Ini yang pilih jurutera saja. Erina dengan Luqman. Jurutera. Erina dengan Luqman. Okey, yang pilih doktor saja Izhana. Izhana. Okey, yang pilih doktor dan jurutera, yang pilih ketiganya Haziq. Haziq datang ni. Okey, guru dan juga doktor Afiqah, Zafira. Yang pilih guru dan jurutera Tamela Rasi. Yang pilih jurutera dan juga doktor Khalida, Widat. Okey, selesai tu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begini bentuk dia. Okey, nak tulis nama penuh pun tak apa, sikit-sikit pun pendek gini pun boleh. So ini jawapan dia. Alright. Okey, tu soalan nombor 1. Okey, mesti pandai lah, mesti pandai. Kataan atau ni jadi doktor kita ambil, jadi guru kita ambil. Itu masuk gitu. Okey, jadi macam ni, kini lah. Ada doktor kita ambil, ada guru kita ambil. Tapi kalau dan, mesti ada dua syarat. Doktor dia pilih, guru dia pilih. Itu beza dan dengan atau. Okey, nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Okey, berbentuk nombor sikit. Yang ni. Dia kata situ,
set semester, yang besar ialah nombor perdana. Dia kata ni adalah nombor perdana dalam keadaan besar 10 kurang 50. Jadi dekat sini mula-mula kita kena pandailah pilih. Jadi untuk nombor-nombor dia, apakah nombor-nombor perdana antara 10 sampai 50? Ni kita kena pandai. Kena pandai pilih. Jadi saya masukkan sini senang. Maksudnya sebab macam hari itulah bentuk jadual. Set semester dulu. Yang ni lah. Nombor-nombor dia lah, nombor perdana 10 sampai 50. So apa nombor-nombor dia? 11. 13. 15 bukan. 17. 19. 21 bukan. 23. 25 bukan. 7 bukan. 29. 31. 33 bukan. 35 bukan. 37. 39 bukan. Kemudian 40 bukan. 41. 42, 43. 43. Bukan 47. Inilah dia nombor-nombor perdana. Jadi dekat sini mesti pandai nak tentukan apakah dia nombor perdana. Iaitu nombor yang boleh dibahagi diri sendiri dan juga nombor satu sahaja. Inilah dia nombor antara 10 sampai 50. Inilah nombor-nombor dia. Kita hanya ambil kira nombor ni saja. Nombor ni kita tak kira. Set P kata nombor di mana digit SAR besar dari puluh. So yang mana? Yang ni lah. Ini set P. 13. 3 besar 1. SAR besar 10. Ini sama juga 17. 19. 23. Semua ni lah nombor-nombor yang besarnya, SAR-nya besar 10. Ini bukan. 37. Dan juga 40. Inilah dia nombor-nombor. SAR-nya, nombor yang pertama tu, besar dari 60. Ini kena pandai lah. Ini set P. Set Q pula, nombor-nombor ni adalah nombor ganjil tidak kurang 20 dan selebih-lebihnya 30. Dia mesti tak kurang 20. Maksudnya mesti 20 kata lah. So 23, 29 sahaja. Sebab dia kata selebih-lebih 30. So saya kata tak masuk lah. Dan set R pula dia kata nombor di mana hasil tambah digitnya tidak kurang daripada 6. 1 tambah dapat 2. 1 3 tambah dapat 4. Tak boleh lagi. Dia kata tidak kurang 6. 1 7 tambah dapat 8. Jadi inilah. 1 9 dapat 10. 2 3 dapat 5 tak terlebih. 2 9 11 dapat. 3 7 dapat 10. 4 1 tak terlebih. 4 3 dapat 7. Dan 4 7 dapat 11. Inilah dia nombor-nombor yang mana bila kita tambah nilai dia dapat tidak kurang. Maksudnya mesti lebih dari 6. Inilah nombor dia. Sekarang tengok. Saya tak ubah soalan. Saya ubah soalan juga. Ini semua kena ubah. Dia nak semua simbol kesatuan. Simbol kesatuan semua. Semua simbol kesatuan. Saya silap tak ubah soalan. Ini semua simbol kesatuan. Saya ubah dulu. Yang ni bersama juga. Simbol kesatuan, simbol kesatuan. Sini dia kata, dia nak nombor-nombor yang ada dalam P dan ada dalam Q. Kesatuan. Dalam P kita ambil, dalam Q kita ambil. So apa nombor-nombor dia? Kita senarkan itu. Iaitu nombor 13, 17, 19, 23, 29. Lepas tu lagi 37. Itu nombor-nombor yang ada dan 47. Inilah dia nombor-nombor yang ada dalam P dan ada dalam Q. Ini nombor-nombor dia. Ada dalam P dan ada juga dalam Q. 13, 17, 19, 23, 29, 37, 47. Sekarang ni pula. Yang ada dalam P, ada dalam R. So apa nombor dia? Kita tengok. P dengan R sini. Jadi nombor-nombor yang ada ialah nombor 13. Nombor 13. 17. 19. 23. 29. 37. 43. 47. Inilah dia nombor-nombor yang ada dalam P dan R.
Okey, seterusnya. Tengok. Yang ada pula dalam Q dan R. Okey, kali ini dia kata ada dalam Q dan ada dalam R pula. Soalan berikutnya. Kita pun rujuk soalan. Okey, dalam Q dan R, dua ni lah. Dua kotak ni ya. QR. So, yang ada dalam ni apa nombor-nombor dia? Okey, so nombor-nombor dia adalah nombor. Yes, ya. Yang dalam R tu tak ada 23. Okey, alright. Yang soalan nombor 2 ni ya. Okey, yang nombor 2 ni, kita tengah-tengah. Yang nombor 2 ni, dia nak apa yang ada dalam P sini dan juga apa yang ada dalam R. Di sini. Kita ambil semua. Jadi ada nombor 13 kita ambil, 17 kita ambil, 19 kita ambil, 23 pun kita ambil juga. Sebab walaupun tak ada dalam R tapi dia ada dalam P. Okey, 29 kita ambil, 37 kita ambil, 43 pun kita ambil walaupun tak ada dalam P tapi dia ada dalam R. Sebab dia kata simbol kesatuan atau. Dan 47. Okey Nadia? Boleh ya? Okey. Kalau simbol ini ya, kalau simbol persilangan begini, okay, kalau simbol macam ni, jawapan dia hanyalah, nombor 17, 19, 29 dan juga 37. Ini kalau simbol macam ni. Kalau simbol bentuk ni. Bentuk senyum ni, semua ada dalam P, semua dalam R kita ambil. Itu maksud kesatuan. Okey. Kemudian, boleh ya. Okey. Kemudian, untuk soalan nombor 3 ni pula, apa yang ada dalam Q ni, apa yang ada dalam Q ni, dan apa yang ada dalam R ni, kita ambil semua. Sebab dia kata simbol kesatuan. Jadi apa yang ada? Okey, dalam Q kita ada nombor 23, 29. Okey. Dalam R kita ada nombor 17, 19. Okey, 23 kita ambil. Walaupun tak ada dalam R, tapi ada dalam Q. 29, 37, 43, 47. Ini jawapan untuk soalan nombor 3 ni. Okey, sekarang yang ini pula dia kata semua sekali. Semua nombor. Ada dalam P dan Q kita ambil semua. Inilah nombor-nombor ni. Semua ni lah kita ambil semua. Okay, so nombor-nombor dia adalah nombor. Kita pun senaraikan semualah. Okay, kita ambil 11, 13, 17, 19, okay, 23, 29, 31, 37, 41, 43 dan juga 42. Inilah jawapan untuk semua sekali. Bila dia kata P kesatuan Q dan R, kita ambil semua sekali. Okay. Alright. Yang ni pun sama juga. Ini saya kena ubah simbol. Simbol kesatuan sini semua. Okay, simbol kesatuan. Okay, kali ni dia kata, dia tak suruh kita senaraikan. Dia suruh kita nyatakan ada berapa nombor yang mewakili itu semua tu. Okay. Yang pertama tadi, okay, yang soalan soalan B1, dia kata ada berapakah nombor dalam P kesatuan Q. P kesatuan Q. Dia nak kata bilangan sebab dia ada huruf N ni, huruf N. Jadi untuk PQ yang ni, okay, kita merujuk pada yang kuning atas tu lah. Okay. Untuk yang kuning atas tu, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. Okay. Ini dia minta kita tulis ada berapa bilangan sebab ada huruf N cik tu. Okay, untuk yang ini pula, yang warna biru tu. Yang biru tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8. Okay, yang ni pula yang hijau tu. Yang hijau tu pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. Dan yang ini pula semua sekali. Semua sekali ada berapa? Okey, semua sekali ada. Okey, semua sekali ada. Okey, semua kali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Okey, kalau ada huruf N kecil tu, dia nak bilangan saja ada berapa. Okey, kalau tak ada N, kena senaraikan apa benda yang ada. Okey. Yang ni pula, nombor 3. Okey, soalan kat test tu, okey, kali ni dia bagi rajah lah. Dia kata cari senaraikan X kesatuan Y. Maksudnya ada dalam X kita ambil. Ada dalam ni kita ambil. Dalam Y pun kita ambil juga. Ni kita nak semua kali. Itu kita nak, kita ambil semua tu. Jadi apa yang kita nampak kat situ? Yang kita nampak kat situ adalah huruf A. Okey, kita senaraikan lah. Okey, kita ada huruf A. Kacau.
Okey, kita ada huruf A, kita senaraikan semua. Apa adalah hijau tu kita ambil semualah. Jadi kat sini ada huruf apa? Okey, kita pun senaraikan situ. Okey, kita ada huruf A, huruf D, huruf E, huruf F, huruf C, huruf G, huruf P dan huruf S, huruf B dan huruf H. Nanti kita nampak. Okey, semua adalah hijau, kita ambil semua. Sebab simbol kesatuan. Okey, walaupun tak ikut urutan tak apa, tak ada salah. So A, D, E, F, G, P, S, B, H dan juga L. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua pula soalan kata, yang kedua dia kata dia nak X dan Z. X dan Z. Maksudnya apa yang dalam X ni kita ambil semua. Okey, X ni kita ambil semua. Okey, ni kita ambil semua. Oh, sorry. Okey, yang ni kita ambil semua, dia kata. Yang ni pun kita ambil semua. Maksud gitu, dia kata gitu. Okey, jadi nombor-nombor dia kita ambil lah semua tu. Okey, kita ada huruf A, B, okay, A, D, E, F, C, L, B, H, M dan K. Itu jawapan dia. Apa yang dalam biru ni, kita ambil semua. Sebab simbol gini. Dan bila simbol yang ni pula, semua sekali. Termasuk yang ni pun. Okay, semua nombor kita ambil sekali, semua kali. Termasuk. Okay, so sini kita senaraikan semua lah. So kita ambil sini, copy paste ni senang. Ambil sini. Okay, tambah dengan kat sini. Tambah dengan huruf GPS saja, tak ada lagi. GPS. Semua nombor, okay. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ni. Okay. Kemudian yang ni pula dia kata cari bilangan. Kalau soalan ni dia minta pula cari bilangan. Okay. Cari bilangan yang ada dalam Y dan Z. Okay. Ini Y. Ini Y. Okay. Ini Y. Dan ini Z. Okay. Dia suruh bilang ada berapa dalam tu. So dalam ni ada berapa? Okay. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 11. Tu dah 11. Sebab dia ada huruf N tu. Jangan saja. Tak perlu senaraikan. Okay, yang berikutnya YZ. Okay, so, YZ sama lah. YZ. So ubah. Okay, ini YX lah. So ubah. YX. Okay, kalau YX pula. Kita buang yang ni. Okay, kita ambil yang ni. Ini untuk YX. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juga. Okay, 11 juga sini. Okay, macam gitu ya. Okay, hati-hati dengan perkataan kesatuan. Okay, kesatuan ni dia asalkan ada saja salah satu, ambil terus. Okay, tu nombor 3. Okay, nombor 4. Nak melukis pula. Okay, nak melukis. Okay, sama sebab untuk jadual senang. Soalan kata, kita ada set P, set Q, set R. Okay, soalan saya kata, set P ialah nombor perdana kurang dari 10. So, nombor-nombor dia adalah nombor 2, 3, 5 dan 7. Itu nombor-nombor perdana kurang dari 10 untuk set P. Okey, untuk set Q pula, faktor bagi 9. Okey, apakah nombor yang mana boleh bila darat dapat 9. Itu ialah nombor faktor bagi perdana. Okey, jadi nombor-nombor Q ni adalah 1 kali 9 dan juga 3 kali 3. Ini adalah nombor-nombor faktor bagi 9. Iaitu sifar yang mana kita darat dapat 9 lah. Jadi 1 kali 9 dengan 3 kali 3. Okey, set R pula dia bagi tahu awal dah. Set R adalah nombor ni adalah nombor 4 dan juga 6. Kita masuk itu. 4 dan 6. So, tak tepi lah senang lah. Delete sini. Okey, sini tambahan nombor 4. Sini salah nombor 1. Ini tambahan nombor 4. Okay, supaya kita nampak kita rujuk lah. Okey. Alright. Okey, inilah nombor-nombor yang ada dalam set P, set Q dan set R. Okey, saya buat untuk jadual gini supaya senang sangat rujuk. Okey, senang sangat rujuk. Dan kita boleh nampak yang mana yang bersilang, yang mana tak bersilang. Okey, sekarang soalan kata lukis Maharaja Van. Untuk lukis Maharaja Van, kita tengok. Yang ada dalam kategori 3, tak ada. Okey, maksudnya bentuk gini tak ada. Okey, sorry, sekejap saya buat yang draw.
begini, begini tak ada. Tengah-tengah tak ada. Maksudnya tak bersilang. Okey, sebab tak ada nombor yang sama. Okey, kita buat ni dulu. P dan Q ada yang sama. Tapi R ni kita ada nombor 4 nombor 4 dan nombor 6. Okey, 4 dan nombor 6. Okey. P dengan R tu, okey kita kat sini, sebut sini. 4 dengan 6 tak masuk dia 6. Okey, 6. Okey, yang R tu dia tak ada langsung yang sama dengan P dan Q. Maksudnya dia terpisah lah. Jika kita lukis, P dan Q tu ada bersilang. Maksudnya ini P, ini Q. Okay, ini P, ini Q. Tapi R tak ada bersilang. Tak luar lah. R apa nombor dia? Nombor 4, nombor 6. Okay, ini 4, nombor 6. Okay, yang P dan Q, yang ni sama. Tak ada tengah ni. 3. Yang P saja nombor 2. Okay, nombor 5. Nombor 7. Yang dalam R sahaja, yang dalam Q sahaja, okey, dalam Q sahaja nombor dia adalah nombor 9. 1. Dah siap dah. Itu saja. Okey. Seterusnya soalan kata, soalan B, sikit lagi last. Diberi, dia kata cari nilai, senaraikan unsur bagi P kesatuan Q. P kesatuan Q. Dia nak huruf P dan dia nak huruf Q. So semua nombor lah yang dalam PQ ni. Jadi apa nombor yang dia ada? Iaitu nombor 2, 3, okey. 1, 2, 3, 5, 7 dan 9. Okey. Tak susun ikut urutan pun tak apa, tak salah. Okey saja. Okey. Bilangan Q. Dia nak ada berapa nombor dalam Q? So kita ada nombor 1, 2, 3. So ada 3 nombor. Itu saja. Okey. Dan last kita buat sebelum kita berhenti. Yang ni. Okey. Sama kat ni. Untuk memudahkan kerja kita buatlah bentuk jadual sebut tadi sana. Senang-senang rujuk. Okey. Soalan kata perkataan sekolah. Tulislah sekolah. S-E-K-O-L-A sekolah. Okey. Untuk set X, ada perkataan sekolah. So saya jelas sekolah. S-E-K-O-L-A-H. Sekolah. Okay. Ini untuk set X. Okey. Untuk set Y pula, kita ada perkataan gegar. Y ada gegar. Dia kata huruf dalam perkataan gegar. Jadi kita ada huruf E, huruf G. Okay. G tak ada lagi. Kita buatlah. E tak ada lagi, kita tambah. Okay. G. G, E. Okay. E dah ada. G dah ada, saya tulis sekali saja. A dan R. Gegar. R. Okey, R. Ini gegar. Dan Z pula ada perkataan lebur. Z pula ada perkataan lebur. Jadi E dah ada, L dah ada, L, E, B tak ada lagi. Tambahlah. B tak ada lagi, U tak ada lagi. Okey. L, E, B, U, lebur. Okey. Okay, tengok sekarang ni. Yang ada dalam X dan Y. Dua ni. Okay. Apa huruf ada dalam X dan Y ni? Ini kita selesaikan. Okay. Kita ada huruf S, E, K, O, L, A, H, G dan R. Dengan unsur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ada ulang 2 kali tu kira sekali saja. Okay. S, E, K, O, L, A, tambah G tambah R. Yang ini dikira sekali saja. Okay. E ni kira sekali saja. A ni kira sekali saja. So ada sebanyak 9 unsur sahaja dalam X kesatuan Y. Okay, berikutnya. Tengok lagi. Dia kata itu Y dan Z pula. Y dan Z pula. Okay, Y dan Z ini tak payah. Kita buang ni. Okay, sekarang Y dan Z. Yang ni. Kita senaraikan lah. Adanya huruf E, A, G, R. Kemudian ada huruf L, huruf B dan huruf U. Yang sama tu tulis sekali saja. E tu tulis sekali saja. Tak perlu banyak kali. Okay? Jadi kita ada huruf E, L, A, G, R,
B, U. Ada 2, 4, 6, 7. 7. Okey, kita habiskan ni ya. X dan Z pula. X dan Z pula, okey, kita ambil X dan Z. Okey, Y tu tak perlu kira lagi. Okey, yang dengan yang ni pula. Okey, so apa huruf-huruf dia? Kita ada huruf sekolah. S, E, K, O, okey, L, A, H. Sekolah. Tambahkan yang bawah tu yang tak ada lagi ialah huruf R, E dan U. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perkataan huruf. Dan dia kata semua sekali kita. Dia nak semua sekali. Bila semua sekali, kita ada sekolah. Sekolah. Tambah lagi huruf, tak ada lagi huruf G, huruf R, huruf B, huruf B, huruf G, R, B dan juga huruf U. So ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 huruf. Selesai. Okay. Itu cara kita nak buat. Nak selesaikan semua benda ni. Okay. Ingat, kalau tulis gegar tu, tulis sekali saja. Huruf G tulis sekali saja. Bukan tulis huruf G, G 2 kali ya. Sekali saja. Soalan kata, huruf dalam perkataan. Okay. Dia tulis sekali saja. Alright. So, untuk kelas kita pada minggu depan, kita akan sambung lagi dengan bahagian nak melorek-lorek dan juga bahagian menyelesaikan masalah. Okay. Samalah. Bila kita lorek, kita buat operasi menyelesaikan masalah. Lepas tu nanti yang berikutnya kita akan masuk bahagian gabungan. Gabungan nanti kita masuk bahagian gabungan, iaitu yang bahagian kesatuan ada bersilang pada serentak sekali. Macam mana nak buat? Itu kita akan buat pada minggu depan. Okey. So untuk kelas hari ini kita berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Okey, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama Adam, sama Kelin, sama Kodri, Terima kasih cikgu. sama Aiman.